Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg semalam mengadakan perjumpaan dengan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya. Dalam perjumpaan empat mata itu, kedua-dua pemimpin telah membincangkan isu-isu semasa yang berkaitan termasuk mengenai kerjasama antara Sarawak dan Persekutuan dalam bidang tenaga hijau selain peluang pelaburan baharu. Perjumpaan tersebut berlangsung lebih 1 jam. Program penglibatan masyarakat bertujuan mendidik dan menyedarkan masyarakat tentang kepentingan menjaga kebersihan persekitaran dan keselamatan kawasan tempat tinggal ke arah kehidupan yang sihat, harmoni dan sejahtera. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Huang Tiong Si berkata, program seperti ini turut memberi pendedahan dan berkongsi pengetahuan mengenai isu-isu semasa, alam sekitar dan sosial. Datuk Seri Huang berharap informasi yang telah disampaikan oleh agensi-agensi kerajaan dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan penduduk di kawasan tersebut. Program dianjurkan ini bertujuan mendekatkan masyarakat bersama pemimpin dan jabatan serta agensi kerajaan, seterusnya memperkasakan komuniti dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran bagi memastikan kelestarian masyarakat tempatan. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibaca oleh Anthony Tan Hiek Kiek yang mewakili beliau pada perasmian penutupan program penglibatan masyarakat di Rumah Gundak baru-baru ini. Program ini merupakan anjuran Majlis Daerah Serikeh yang turut melibatkan JKKK, Rumah Gundak Ahlin serta jabatan, agensi kerajaan dan pihak swasta. Kerajaan Sarawak komited dalam menyediakan perkhidmatan yang terbaik demi kesejahteraan rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri Beting Maru, Razaili Gapur berkata, dalam usaha itu kerajaan juga telah banyak menyediakan geran atau pinjaman untuk penduduk di Sarawak. Beliau menyeru masyarakat untuk bersama dengan pihak kerajaan dalam usaha mencapai negara maju dan berpendapatan tinggi. Beliau berkata demikian pada program taklimat penerangan inisiatif dan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 Kerajaan Negeri Sarawak di Dataran Temenggung Kadir Beladin Pusat. Jelasnya lagi, di kawasan Beting Maru amat sesuai dijadikan sebagai pusat pengeluaran produk berasaskan pertanian dan perikanan dalam membantu meningkatkan taraf hidup penduduk di kawasan ini. Ujarnya, di kawasan ini produk berasaskan apung maupun nipah juga berpotensi untuk dimajukan serta memberi pendapatan yang lumayan kepada pengusahanya. Antara topik yang disampaikan adalah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030, ekonomi hijau, inisiatif Kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Bantuan Kewangan Perumahan dan skim bantuan sewaan perumahan. Sumbangan badan-badan bukan kerajaan, NGO dan badan berkemampuan di Sarawak amat diperlukan dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan tabung haji. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha berkata, ia penting bagi menyokong TH dalam program fardu kifayah di negara ini. TH katanya bukan semata-mata berfungsi bagi membawa jemaah haji dan umrah tetapi juga berperanan besar dalam menjana program tanggungjawab sosial CSR. Beliau bercakap kepada media selepas menyaksikan majlis penyerahan zakat perniagaan TH bagi tahun lepas dan kenderaan mobiliti program CSR TH Sarawak 2023 di Kuching semalam. Zakat perniagaan disampaikan oleh Pengarah Wilayah Sabah dan Sarawak Tabung Haji Datuk Nur Laila Said dan Baitul Mal Sarawak diwakili oleh Timbalan Pengurus Besarnya Bol Hassan Iskandar Taibi. Pada majlis itu, TH telah menyerahkan zakat perniagaan bernilai 1.8 juta ringgit kepada Baitul Mal Sarawak. Pihak TH turut menyumbang 2 buah van jenazah dan sebuah van penumpang kepada masjid dan surau di Sarawak. Polis Kontijen Sarawak akan mengadakan Op Selamat sempena sambutan Hari Krismas tahun ini. Menurut Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Ibrahim Darus, operasi ini akan dilaksanakan bermula 22 Disember hingga 28 Disember.
Jelasnya operasi ini dijalankan sebagai usaha menurunkan kadar kemalangan jalan raya sepanjang tempoh perayaan dengan menguatkuasakan undang-undang dan peraturan lalu lintas. Jelasnya ini juga bagi mewujudkan rasa selesa dan selamat dalam kalangan pengguna jalan raya iaitu dengan meletakkan pegawai dan anggota polis di lokasi-lokasi terpilih yang merupakan lokasi sering berlaku kemalangan jalan raya. Ujarnya lagi, operasi ini juga bertujuan untuk mencegah jenayah pecah rumah ke atas rumah-rumah yang ditinggalkan semasa penghuni pulang bercuti. Kala itu, rondaan berkala akan dilaksanakan bagi memastikan premis dan rumah kediaman penduduk berada dalam keadaan selamat. Seramai lebih 750 orang pegawai dan anggota polis kontingen Sarawak dari pelbagai cawangan dan jabatan akan terlibat bagi menentukan keselamatan pengguna jalan raya dan juga bagi memastikan rumah-rumah yang ditinggalkan berada dalam keadaan selamat di seluruh negeri Sarawak. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengelancarkan ops selamat di sebuah pasaraya di Sibu. Dalam pada itu, beliau mendedahkan operasi sama juga akan diadakan bagi meningkatkan keselamatan pengguna kenderaan air di Sarawak. Pihak polis katanya akan bekerjasama dengan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak dan Jabatan Laut Sarawak untuk memberi tumpuan kepada pengusaha bot-bot ekspres dan pengguna perahu bagi memastikan keselamatan penumpang yang menggunakan pengangkutan air. Bekas penyampai radio Red FM Inggeris, Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak, Coma Smith atau lebih dikenali sebagai DJ Coma Smith meninggal dunia di Hospital Umum Sarawak pagi semalam. Ketika dihubungi RTM, anak sulungnya Olivia Mitchell Coma Smith memberitahu mendiang bapanya disahkan meninggal akibat serangan jantung. Menurut Olivia lagi, mendiang telah dimasukkan ke hospital pada Rabu lepas setelah mengadu sesak nafas. Mendiang Coma Smith yang terkenal dengan program radio berbahasa Inggeris Down the Memory Lane telah berkhidmat di RTM Kuching selama 40 tahun sejak pelantikan pertamanya sebagai pembantu siaran pada 1974. Mendiang yang berusia 70 tahun meninggalkan balu Rowena Eldin dan 2 orang anak perempuan. Jasad mendiang Coma Smith akan dikemumikan di tanah perkuburan St. James Kampung Kuop hari ini. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas, dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.